Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Tia nak kongsikan satu cerita mengenai isu kes buli di pusat tahfiz yang melibatkan sama ada dia pelajar tahfiz itu sendiri ataupun dia orang luar. Tia menceritakan dengan lebih lanjut, Tia akan berikan sedikitlah informasi mengenai definisi buli itu. Okey, buli ini adalah satu perbuatan yang menunjukkan kekuatan, menggertak dan mencederakan orang yang lemah daripada dia. Maksudnya, biasanya benda ni berlaku kan antara pelajar senior dan juga junior. Kerana seseorang itu didefinisikan sebagai pembuli adalah yang pertama, dia mempunyai masalah disiplin ataupun tingkah laku. Yang kedua, bosan terhadap persekitaran dan pembelajaran. Yang ketiga pula, dia adalah seorang yang mempunyai perasaan yang marah dan benci terhadap mangsa. Tanggal 16 September 2017, Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifiqiyah telah menggemparkan rakyat dengan sebuah kebakaran. Telah merangkut nyawa seramai 23 orang, 2 pengajar, 21 pelajar. 7 suspek ditahan atas tuduhan membakar pusat tahfiz dan disangka posisi dadah. Berumur lingkungan antara 11 hingga 18 tahun. Kebakaran berpunca daripada ejek-mengejek antara pelajar tahfiz dan juga suspek. Suspek telah berdendam dan membakar bangunan tahfiz. Akhir sekali, 2 suspek antara 7 suspek dituduh melakukan bunuh dengan menyebabkan 23 kematian. Suspek didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34 Kanun. Daripada tragedi kebakaran ini dapat kita simpulkan bahawa agama Islam ini mementingkan persaudaraan walaupun tiada pertalian darah antara satu sama lain. Itu agama Islam sangatlah melarang perbuatan menzalimi, menganiaya atau membiarkan seseorang itu dianiaya walaupun dia seorang Muslim ataupun bukan Muslim. Muslim diwajibkan untuk membantu meringankan beban antara Muslim yang lain apabila berlaku musibah dan juga kesulitan. Pada pandangan seorang kakak, nak nasihatkan pada adik-adik agar betulkan semula niat dan matlamat. Banggakan kedua ibu bapa, berhati-hati bila memilih kawan. Amalkan sifat saling menghormati. Kalau adik ni salah seorang pembuli, berubahlah sebab dunia ni kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Hentikan perbuatan buli. So, jagalah iman, amal dan hati. InsyaAllah hidup diredai oleh Allah. Hai semua, hari ini saya ingin mencakap tentang detektif moden pertama iaitu Widok. Widok berlahir di France abad 18. Semasa muda dia pernah menjadi seorang askar yang baik, tetapi sebab difitnah, dia terpaksa jadi seorang yang melari dan menyembunyikan diri. Pada masa itu, dia menjadi seorang penjahat yang popular kerana sering melepaskan diri dari penjara selepas ditangkap. Tetapi kemudian dia telah letih dengan kehidupan begini. Dia transaksi dengan pihak polis dengan membantu mereka menangkap penjahat sebagai pertukaran melepaskannya. Dia menggunakan ilmu semasa melarikan diri untuk tangkap penjahat. Dengan moto untuk menangkap pencuri, kamu mesti menjadi satu. Dia telah menggunakan banyak cara strategik untuk menangkap penjahat sehingga pada zaman sekarang, pihak FBI dan CIA menyiasat kes dengan menggunakan cara yang dia fikir. Kehidupannya sangat menakjubkan sehingga penulis novel seperti Victor Hugo dan Arthur Conan menggunakannya sebagai model. Dia sangat popular dalam France sehingga banyak video telah dibuat berdasarkannya. Sebagai contoh, Nama saya Muhammad Amin bin Jaafar Siddiq
Dan pada hari ini saya akan menceritakan mengenai kisah seorang tokoh Islam yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina atau nama sebenarnya Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau juga turut dikenali sebagai Ibnu Sina di timur dan Abu Sina di barat. Dilahirkan pada 370 Hijrah ataupun 980 Masehi di Afshana, Bukhara, Turkistan. Ibnu Sina dinobatkan sebagai seorang tokoh dalam bidang perubatan. Ini kerana beliau banyak menghasilkan karya perubatan seperti Al-Kanun fi Al-Tib, Al-Adawiyah, Al-Qalbiyah dan Al-Alfiyah At-Tibiyah. Karya tersebut diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Dan selain itu, beliau juga menemui penyakit baru dan puncanya seperti pengaruh kuman dalam penyakit, jangkitan virus seperti TB, penyakit rubella, cacar dan alahan, serta penyakit jiwa. Kemudian penemuan Ibnu Sina tu juga menemukan penemuan dalam bidang farmasi seperti menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai penyakit kronik. Dan selain itu, Ibnu Sina menghasilkan ubat bius. Akhir sekali, antara peninggalan Ibnu Sina di dalam bidang perubatan adalah seperti terhasilnya kaedah perubatan baru. Yang kedua, terhasilnya peralatan perubatan yang canggih. Dan yang ketiga, pelbagai penyakit dapat dirawat. Pernah tak korang tengah jalan-jalan, especially macam dekat area KL ataupun time dekat tepi-tepi jalan tu, korang ternampak orang yang kurang siuman? So, apa stigma korang bila korang jumpa orang yang macam ni? Mesti first thought in mind korang macam korang rasa orang ni ganas lah, orang ni mesti nak attack aku. Mesti korang rasa korang nak jauhkan diri korang dengan orang-orang yang macam ni. Sebabnya mungkin korang ada negatif stigma terhadap orang yang macam tu. Tahu tak, sebenarnya kebanyakan orang yang kita panggil kurang siuman ni, diorang ada satu mental illness yang kita panggil sebagai skizofrenia. Ada banyak simptom yang boleh dikatakan seseorang tu ada skizofrenia, tapi salah satunya mereka ni terpisah dengan realiti. Tapi orang yang kena skizofrenia ni tak semestinya diorang akan jadi gila terus, tapi diorang dapat detect diorang punya skizofrenia ni pada peringkat awal. So bila diorang dapat detect daripada peringkat awal, diorang akan buat rawatan pada peringkat awal lah. So diorang boleh kontrol diorang punya skizofrenia tu. Orang-orang yang tak bernasib baik bila kena skizofrenia ni, diri diorang akan jadi macam tak terurus ke arah macam tu lah. Sebab pada peringkat awal, diorang macam tak pergi jumpa mana-mana doktor ataupun mana-mana pihak psikiatri. Bila diorang tak jumpa dengan mana-mana pihak yang sepatutnya, keadaan diorang ni makin lama makin teruk. Sampai dia punya satu tahap tu, dia punya terpisah dengan realiti sampai dah tak boleh nak restore dah. Sebab tu, pentingnya kesedaran tentang kesihatan mental. Sebab kalau kita ada masalah, mestilah kita nak detect daripada awal kan. Bila kita dah detect daripada awal, kita boleh buat rawatan selanjutnya. Contohnya dari segi psikologi, supaya keadaan diorang boleh diubati. Ataupun kalau yang tak boleh diubati pun, let's say lah, skizofrenia ni merupakan penyakit yang kronik. So, in terms of orang-orang yang maybe dah teruk yang kita nampak kat tepi-tepi jalan tu, diorang sebenarnya dah go deep and go severe lah into that condition kan. So, apa yang sepatutnya kita kena buat, kita janganlah buat diorang jadi agresif. Maksudnya, kita kena tahu apa yang perlu kita perbetulkan. Dan bila kita jumpa orang yang macam kat tepi-tepi jalan tu, kita janganlah cemur-cemur dia. Kalau kita tak tahu nak buat apa-apa pun, kita just
teruskan je live kita macam biasa. Kita jangan kacau-kacau dia, dan kita janganlah saja nak trigger dia sebab memang dia ada masalah kesihatan mental supaya nak buatkan dia jadi agresif. Tapi keganasan diorang ni bukan disengajakan untuk mencederakan orang lain. Tapi time tu diorang tak tahu realiti apa yang diorang nampak and diorang tak faham pada waktu tu. Contohnya, seorang lelaki je tapi pada pandangan dia, dia nampak lelaki tu macam raksasa yang cuba untuk bunuh dia ke apa ke. So, dia akan bertindak lebih agresif lah mengikut kefahaman dia pada waktu tu. Okey, kalau yang jenis tak ganas ni pula, korang akan tengok orang kurang siuman ni, dia akan duduk je, kaku. Terkadang tu pula, bergerak pun tak nak. Tu memang salah satu simptom skizofrenia yang sangat teruk. Assalamualaikum, saya Nur Afika binti Sadi daripada DPDPA. Kita akan mengetahui apakah itu virus influenza. Masyarakat orang betul berkata influenza adalah flu. Flu adalah disebabkan virus influenza. Virus influenza ini telah lama ditemui pada tahun 1930-an. Virus influenza ini adalah sejenis keluarga virus yang akan menyerang saluran pernafasan di hidung, di tekak dan juga ke paru. Virus influenza ini mempunyai 4 jenis: A, B, C dan D. Bagaimanakah virus influenza ini mudah tersebar? Okey, contohnya dalam satu kawasan itu ada seorang batuk ataupun sesama. Lepas tu dia bersin. Bila bersin, lepas tu keluar. Dia mudah tersebar apabila contoh dalam bilik. Di kawasan tertutup ada seorang bersin, dia akan mudah tersebar sebab akan menghirup udara yang sama sahaja. Siapa yang berisiko mendapat penyakit influenza ini? Yang pertama, kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah, wanita hamil, warga tua 65 tahun ke atas, dan juga pesakit kronik iaitu kencing manis, darah tinggi, lelah dan sebagainya. Antara gejala-gejalanya ialah demam panas, sakit tekak, sukar bernafas, sakit kepala, batuk, selesema, letih. Langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, tutup mulut dengan tisu apabila batuk atau bersin. Yang kedua, pakai penutup mulut dan hidung dengan topeng muka. Yang ketiga, kerap cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, dapatkan vaksin influenza di fasiliti kesihatan swasta. Jadi, sekiranya anda